Baik, terima kasih Syuhaida. Salam sejahtera dan salam hormat. Warga Kementerian Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak MANRET perlu mengamalkan budaya integriti yang tinggi ketika memberi perkhidmatan kepada rakyat. Menterinya Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ia penting bagi memastikan mereka berintegriti dalam menjalankan tugas serta memenuhi harapan rakyat dan jabatan. Jelasnya budaya kerja berintegriti ini perlu menjadi etika kerja termasuk dalam meneruskan pelbagai bantuan untuk rakyat agar disalurkan kepada mereka yang berkelayakan. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Integriti MANRET di Kuching. Beliau turut menyokong penubuhan unit inspektoriat yang berfungsi untuk memantau dan memeriksa projek-projek di bawah kementerian yang akan dilakukan secara mengejut dan berskala agar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Amar Douglas Ugah berkata Terminal Makanan Sarawak yang mengumpulkan semua jenis produk makanan Sarawak akan diwujudkan. Ketika ini, kajian sedang dilakukan sebelum dihantar kepada kerajaan negeri hujung bulan ini. Inisiatif itu adalah bagi membantu dan menyokong usahawan negeri ini untuk meningkatkan pengeluaran produk makanan mereka agar lebih berdaya saing dengan produk-produk luar negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi Buang di Demak Jaya, Kuching. Dalam pertemuan lebih setengah jam itu, Tan Sri Haji Afendi turut memperkenalkan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zakaria Haji Yati dan Panglima 1 Division Infanteri Major Jeneral Datuk Zulkafli Haji Mustafa yang baru bertugas ke Sarawak. Kedua-dua Panglima Medan Timur Tentera Darat dan Panglima 1 Division telah mula berkhidmat ke Sarawak sejak Jun dan Julai lalu. Kita telah pun ada beberapa perbincangan yang menarik dan pada masa yang sama sebagai anak Sarawak kan, saya pun merasa bangga sebab dapat kembali Kuching untuk bertemu dengan TYT. Yang di-Pertuan Negeri kemudiannya menerima kunjungan hormat 20 pegawai kanan tentera dari Maktab Pertahanan Nasional Putrajaya NRC diketuai oleh komandannya Major Jeneral Datuk Haji Mat Yusof Aziz. Perjumpaan kami dengan Tun pada pagi ini cukup bermakna kepada penuntut Maktab Pertahanan Nasional, di mana kami di sini adalah untuk mendengar apa nasihat Tun ataupun pendapat Tun berkenaan dengan kesatuan ataupun perpaduan di negeri Sarawak ini. NRC merupakan antara 3 maktab di bawah Pusat Pengajian Pertahanan Nasional yang fokus kepada pemikiran strategik bagi menangani isu keselamatan negara, serantau dan antarabangsa. Sarawak hari ini merekodkan 1 kes baru positif COVID-19 yang dilaporkan di daerah Sibu. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, kes tersebut merupakan kes import seorang lelaki warga negara tempatan yang baru balik dari Singapura. Menurut JPBN, lelaki tersebut bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah syarikat kejuruteraan laut dan luar pesisir global di Singapura. Beliau telah balik ke Sarawak melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 6 September lepas. Kes telah dimasukkan terus ke pusat kuarantin hotel sebelum dibenarkan untuk meneruskan perjalanan menggunakan penerbangan ke Sibu pada 7 September. Lelaki tersebut telah dimasukkan ke Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Kes tersebut juga masih dalam siasatan lanjut dan pengesanan kontak rapat kepada kes masih giat dijalankan. Sementara itu, kluster COVID-19 yang masih aktif di negeri ini hanya satu, iaitu kluster alam di Bintulu. Hari ini juga menyaksikan 7 orang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat hari ini seramai 676 orang.
Sentimen perkauman yang boleh menimbulkan perpecahan dalam kalangan masyarakat perlu dihentikan. Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, walaupun terdapat segelintir pihak cuba memainkan isu perkauman, rakyat perlu tidak harus terpengaruh, sebaliknya terus mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang terjalin sejak sekian lama. Jelas beliau dalam suasana negara sedang berjuang memerangi penularan pandemik COVID-19, seluruh lapisan rakyat perlu bersatu dan bersama-sama mengharungi cabaran itu. Let's unite together. Let's fight the COVID-19. Okay, don't create any more unnecessary tension amongst our harmonious society here. I think, a lot of sensitive issues that should not be raised. And please do not take what we enjoy today for granted. Beliau ditemui media selepas program Merdeka at Community 2020 daerah Kuching di Auditorium Majlis Bandaraya Kuching Selatan Padungan. Datuk Wee turut menyeru masyarakat untuk mengibarkan jalur gemilang dengan penuh kebanggaan sebagai tanda hormat kepada negara sekaligus bagi menyemai rasa kecintaan kepada negara. Beliau turut menyelar tindakan pihak tidak bertanggungjawab menggantungkan bendera lama Sarawak di beberapa premis perniagaan di bawah pentadbiran MBKS. Jelasnya tindakan itu bukan dilakukan oleh pemilik kedai atau penyewa kedai dan MBKS menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Pelbagai persembahan menarik menggabungkan elemen persembahan pentas dan elemen digital akan diadakan bersempena sambutan Hari Malaysia 2020 pada 16 September ini di Sibu. Menurut Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri Sarawak, antara persembahan 3 tarian iaitu Tarian Perkasa, Satu Jiwa dan Soul of Sarawak. Tarian-tarian tersebut memaparkan semangat perpaduan dan saling mempercayai perjuangan membentuk jati diri menjadi sebuah bangsa bersatu dan keunikan kepelbagaian bangsa dan budaya di Sarawak. Selain tarian, penonton juga bakal disajikan dengan persembahan mini orkestra, video khas Kita Malaysia dan lagu khas Malaysiaku Prihatin. Antara tetamu kehormat yang dijangka hadir Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehan Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Top Wan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Abdal. Sambutan Hari Malaysia akan disiarkan secara langsung di TV1 bermula pukul 8.30 malam. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan Syahidah.